أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك وعلى مغفرتك. اقض حوائجنا يا الله، اقض حوائجنا يا رحمن، اقض حوائجنا يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. أحييكم بتحية الإسلام وعلى وهي Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Seumpamanya ramai yang belum makan lagi nih, boleh sekali lagi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Inilah baru dipanggil keluarga Ghufran. Hebat-hebat belaka. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ayolah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kuasa dan juga tenaga dan juga kelapangan waktu untuk sama-sama kita menghadirkan diri kita serta sanubari kita di rumah Allah yang begitu indah ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah pada malam ini insya-Allah kita akan menyentuh satu bab yang saya rasakan amat penting sekali. Ya, tapi sebelum saya mulakan, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Masjid Darul Ghufran dan juga Majlis Ugama Islam Singapura serta Syukran International yang telah bersama-sama untuk mereka telah mencuba ataupun alhamdulillah mereka telah dapat bergabung untuk sama-sama menghasilkan sebuah forum interaktif dan khas ini untuk sama-sama kita tekankan dan fahamkan lagi tentang wakaf ilmu ini insya-Allah, dan diterbangkan daripada Malaysia dan juga diterbangkan juga daripada Jurong dan juga saya pun diterbangkan dari Vietnam, baru balik sebenarnya. Ya, semua ni kita kata orang tu terbang-terbang lah. Ustaz Harun terbang daripada Syakirin datang sini naik teksi. Ustaz Dr. Izhar pula terbang naik kapal terbang ke sini. Saya pun lebih kurang sama jugalah. Tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah. Pada malam ini insya-Allah kita akan sama-sama menyingkap sebuah tajuk yang diberi rahsia wakaf dalam melahirkan ilmuwan. Apa tu wakaf? Apa tu pula wakaf ilmu? InsyaAllah sama-sama kita akan selami bersama-sama dan kita akan lebih memahami konsep ini insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, wakaf adalah satu ibadah yang kita tahu menyerahkan harta yang kita miliki untuk kegunaan umat Islam dengan niat sebagai ibadah, untuk sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para fuqaha berpendapat amalan wakaf ini merupakan ibadah yang berbentuk sedekah jariah yang menjanjikan ganjaran pahala yang Masya Allah berkekalan dan mengalir terus kepada pewakaf buat selama-lamanya dan sangat dituntut dalam agama Islam. Maka dengan itu, sebab itu ramai di antara kita yang sebelum kita kenal apa itu wakaf ilmu, kita kenal sebelum ni wakaf batu bata, kita kenal wakaf sejadah, wakaf kipas. Wakaf ilmu ni macam mana pula ustaz? Nak datang masjid lepas tu kita ajar orang masjid ke? Tak, bukan begitu. InsyaAllah sama-sama kita akan kenal konsep ini yang melalui wakaf nukut dan juga wakaf ilmu insyaAllah. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan wakaf, menganjur dan menjadikan akan ianya sebagai salah satu agenda untuk mendampingkan diri kita kepadanya dan memberikan pahala yang cukup besar bagi sesiapa yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala dalam suratul Baqarah yang berbunyi, ba'da a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah.
bandingan pahala orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah seumpama sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai itu pula terdapat 100 biji. Tuan-tuan, puan-puan, mungkin barangkali ada di sini tangannya tangan yang hijau. Kalau tanam tauge, insya-Allah penuh. Tapi ramai juga di antara kita kalau cuba nak tanam tauge, tak menjadi tauge itu. Kita yang jadi macam tauge, lemah longlai nanti. Nah, ini salah satu caranya. Kalau kita tak dapat bercucuk tanam kat rumah, maklumlah Ustaz, Singapura ni tak ada taman. Nak cucuk tanam kat mana, ya tak? Jadi ini salah satunya untuk kita bercocok tanam dalam ibadah kita, dalam amalan kita, dan hasilnya Masya Allah, tabarakallah, sungguh indah sekali, alhamdulillah. Maka datanglah sebuah konsep, iaitu sebuah konsep diberi wakaf ilmu, dan kita kenali melalui amalan sebegini, wakaf di Singapura telah memberi banyak manfaat kepada masyarakat, dari segi sosialnya, dari segi agamanya, dari segi bidang pendidikannya, dan juga ekonominya. Antara perkara projek pertama wakaf itu adalah untuk mendirikan masjid, rumah Allah Subhanahu Wa Taala, yang juga merupakan pusat untuk kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan pendidikan Islam. Melalui wakaf hartanah ini atau penukut ini, kita dapat lihat masjid-masjid kita lebih diindahkan, dicantikkan, dimakmurkan. Madrasah-madrasah kita dipertingkatkan, dicantikkan lagi. Dan andai kita amati, antara perkara yang mendorong wakaf sebegini atau perkara yang paling banyak bakal menghasilkan manfaat adalah demi ilmunya dan juga masa depan umatnya tersendiri. Nah, dengan wakaf ilmu, ianya dapat membantu para ilmuwan, guru-guru agama, mahupun guru-guru yang membantu masa depan umat Islam ini, murid-murid, untuk mempertingkatkan mutu pembelajaran mereka dan dipermudahkan usaha mereka untuk meraih ilmu yang bermanfaat demi masyarakat, yang juga besar manfaatnya adalah untuk ummah kita dan masa depan kita. Alhamdulillah, pada malam ini bersama kita terdapat 2 panelis, ya, dan saya akan kenalkan panelis yang pertama dahulu, iaitu Ustaz Muhammad Izar Arif Muhammad Kasim, ya, mempunyai lulusan daripada Syria dan ijazah daripada Azhar, dan juga doktorat dalam bidang fikih perbandingan semasa. Ustaz Dr. Muhammad Izar Arif ni tak payah saya nak kenalkan lagi. Kalau siapa suka tengok TV, bukan TV, channel-channel yang lain, ya, tapi TV-TV di Malaysia tu Masya Allah, hebat-hebat belaka. Beliau juga dikenali sebagai antara murabi-murabi di Malaysia. Pensyarah fikih dan ibadah Jabatan Syariah UKM, selain aktif sebagai penceramah, panelis dan pembentang kertas kerja. Al-Fadhil Ustaz juga sering muncul di kaca TV panel dalam program Tanyalah Ustaz dan Halaqah TV 9, Al-Kuliah TV 3, dan selalu kita nampak juga di forum perdana TV 1. Ya, kalau saya dan Ustaz Harun ni tak tahu bila boleh masuk TV. Paling-paling kalau masuk TV, kita pecahkan kaca, kita masuk TV. Tapi Masya Allah, Ustaz Izar dakwahnya dah sampai ke dalam TV, meluas ke seluruh Malaysia dan dunia ini. Ya, jadi insya Allah soalan pertama akan saya ajukan dan tanyakan kepada Ustaz kita yang handsome ini. Ya, Ustaz, boleh Ustaz kongsikan bersama para jemaah yang hadir pada malam ini, apakah sebenarnya rahsia di sebalik wakaf, atau apabila kita ni mewakafkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Serta juga kalau bolehlah Ustaz, kita berikan atau Ustaz dapat mensyarahkan lagi apa sebenarnya perbezaan antara wakaf, sedekah dan juga zakat, Ustaz. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Tuan Moderator yang begitu ceria pada malam ini. Saya tengok dia hari ni malam happy saya, walaupun badan sangat-sangat letih. Yang berbahagia sahabat panel Ustaz Harun pun juga pada malam ini sangat-sangat, orang kata apa, friendly, orang putih kata. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
mungkin tak pakai jubah hari ni. Dia orang ni dia susah hati. Lah, kenapa ustaz tak bagi tahu tak pakai jubah? Kalau tidak saya nak pakai handsome juga malam ni. Handsome dah ni sebenarnya. Saya ni bukan tak nak pakai jubah. Saya semalam program padat di Kelantan. Daripada Kelantan turun ke KLIA sampai pukul 10 malam dekat rumah. Uruskan ada 2-3 perkara dekat luar. Sampai dekat rumah pukul 10 malam. Pagi tadi nak fly, nak bawa orang rumah hantar ke airport. Dia fly ke Kelantan, balik bercuti sekolah. Jadi saya terus masuk ke lounge sementara tunggu fly ke Singapura. Jadi baju-baju saya ni disediakan oleh saya punya bibi, pembantu rumah. Jadi dia masukkan semua baju kecuali jubah. Nasib baik seluar dalam dia tak lupa. Susah hati aku. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, apabila kita bercakap tentang harta, kita akan bercakap tentang bagaimana nak melaburkan harta. Sebab antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala akan tanya di akhirat, tuan-tuan perempuan, dalam suatu hadis, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Kamu wahai manusia, wahai orang Islam, kamu takkan berganjak dekat padang mahsyar ni. Kita berdiri, saya berdiri ni, berdiri kita ni takkan berganjak daripada satu step ke satu step, satu tapak ke satu tapak, sehinggalah kata Nabi SAW, kamu jawab 4 soalan. Antara soalan yang Allah akan tanya, an malihi min aina iktasabah wa ila aina anfaqah. Hartanya daripada mana kamu dapat dan ke mana kamu infakkan. Jadi sebelum saya bincangkan apakah yang dimaksud dengan wakaf dan apa beza dia dengan sedekah, tuan-tuan perempuan, saya nak jelaskan dulu bahawa manusia ni, fitrah manusia dia sangat cinta kepada duit. Harta, duit. Tak ada orang lahir kat muka bumi ni, tuan-tuan, mengurusi moderator kita, lahir-lahir kata saya tak nak duit. Tambah-tambah kalau kita nak pergi parking kereta kena bayar, betul tak? Nak masuk pergi makan kena bayar, nak tisu kena bayar. Saya ingatkan tisu boleh ambil saja. Saya kat Malaysia kalau pergi makan dekat restoran, ambil di tisu tu. Rupa sini kena bayar, no money no talk. Jadi berbeza. Nak cerita, duit tu sangat penting. Tak boleh orang kata saya tak nak duit, saya nak hidup cara Nabi. Zaman Nabi pun ada duit, boh. Zaman Nabi pun ada duit. Kalau tidak Nabi tak pergi bisnes. Khadijah, wanita terkaya Quraisy ketika itu. Abu Bakar, orang kaya ketika itu. Omar, orang kaya. Pada masa yang sama, dia seorang panglima perang. Osman, businessman. Ali, antara orang yang hebat dalam pemikiran, dalam perang dan sebagainya. Tapi nak cerita, duit tu sangat penting. Kalau tidak, dakwah Nabi tak jaya sampai hari ni. Sebab sahabat-sahabat, Abu Bakar kalau dia infak, habis semua harta dia bagi. Jadi nak cerita, pertama sekali yang kita kena faham, harta tu, tuan-tuan, puan-puan yang dikasih sekalian, merupakan fitrah. Biasa kalau kita nak kerja lebih. Biasa kalau kita nak, sebab Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 14. Allah kata apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Allah bagi tahu ni kat dia. Apa kata? Allah hiaskan kita. Dekat muka bumi ni Allah hiaskan kita semua manusia. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Pertama, manusia nak kepada syahwat. Syahwat. Syahwat ni dibincang oleh para ulama. Apa maksud syahwat? Syahwat. Kita panggil syahwat, hawa nafsu. Ni syahwat. Dalam syahwat tu ada beberapa komponen. Ada beberapa perkara, tuan-tuan perempuan. Kita kena faham, orang perempuan ada syahwat dia. Orang lelaki ada syahwat. Ni, pakai baju cantik. Ni syahwat. Betul
Betul tak? Orang perempuan kat atas tu pakai tudung. Tu kakak tu pakai baju warna kuning. Apa ni, kuning, tudung kuning tu. Dia punya tudung terbang-terbang. Itu syahwat. Syahwat pakai tudung. Nampak? Allah kata dalam syahwat tu ada beberapa komponen. Apa komponennya? Pertama, minan nisa. Orang lelaki akan suka pada orang perempuan. Betul tak? Ke orang sini semua orang dekat Ghufran ni tak suka perempuan lelaki? Mana ada? Dah dia haji gelak dah. Nak kata perempuan tu memang semua orang tengok perempuan nak perempuan. Yang perempuan tengok orang lelaki nak tak? Nak. Tengok makcik kat atas tu. Nampak macam 60 dah umur rasa. Ke 50. Betul. Tengok lelaki nak kepada lelaki sebab itu sifat fitrah tuan-tuan perempuan. Hubbus syahwat minan nisa wal banin. Allahu akbar. Nak kepada anak-anak. Orang bangga. Saya ada berapa orang anak? Saya ada 11 orang anak. Anak saya semua boleh main bola. Bangga. Sebab bangga dengan anak yang ramai. Tapi masalah kita ni pula, bila tengok orang tak ada anak, kita pula pelekeh. Dah ada anak, tak ada lagi. Too slow. Cik marah pula. Dia ingat anak ni boleh beli kat gelang. Ingat anak boleh beli kat gelang. Bagi anak 3, mana ada? Sifat manusia nak kepada anak. Yang lelaki kahwin nak anak, perempuan kahwin nak anak. Itu sifat fitrah. Yang paling penting yang topik kita, wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah. Fitrah manusia nak kepada wang ringgit. Orang perempuan nak gelang cantik. Betul tak orang perempuan? Betul. Itu sebabnya pusat zakat sediakan zakat emas. Sebab apa? Orang perempuan kalau ada duit nak emas, nak emas. Orang lelaki kalau bergaduh dengan isteri senang aja. Pergi kedai beli cincin satu. Letak atas tilam dia. Dia tengok tengah-tengah marah. Apa ni suami tengok emas. Cantik, so sweet. Dan so sweet. Tengok emas tu, tengok cincin je. Orang perempuan memang sifat. Orang lelaki pun sama juga. Nak kepada harta, nak kepada duit yang banyak, nak pakai smart, nak nampak kemas, nak. Itu niat. Jadi sekarang ni tuan-tuan perempuan, duit merupakan fitrah manusia. Harta yang Allah bagi kepada kita. Cuma kita ni berlebih-lebih sehinggakan kita lupa duit yang kita ada tu ke mana kita nak infakkan. Betul lah pengurusi sebut tadi. Kita ada duit, kita wakafkan kepada barang-barang. Sehingga terbinanya masjid ini, alhamdulillah, dengan kipas yang besar. Itu salah satu daripada wakaf. Tapi kita lupa ada lagi perkara yang lebih penting. Apa dia tuan-tuan dan puan? Yang dipanggil al-waqful mal. Wakaf duit. Sebelum kita bincangkan apakah yang dimaksud dengan wakaf duit, wakaf tu apa benda? Wakaf ni iaitu dibincang oleh para ulama, tahbis al-asal. Kita pegang yang asal. Pegang asal wa tasbil al-thamarah. Duit dia tu kita laburkan ataupun kita infakkan kepada orang. Seperti mana yang berlaku kepada Osman bin Affan. Bila Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah, sampai kat Madinah, mana ada air, tuan-tuan dan puan? Dia bukan air macam kita minum di mana-mana, tawar sedap. Dekat Mekah, dekat Madinah, dia kering kontang. Nak kena buat, kena ada telaga. Ada seorang hamba Allah, dia ada telaga. Maka dia jual air telaga tu mahal. Maka Nabi SAW kata, dia umum, siapakah yang boleh beli telaga ini untuk ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Osman pun beli dengan harga 35,000 dirham. 35,000 dirham. Besar tuan-tuan dan puan nilai telaga tu. Kemudian apa kata Nabi SAW? Nabi suruh infakkan dan wakafkan atas nama sabilillah. Wa ajrun laka, kata Nabi SAW. Dan ganjarannya kamu ambil, wahai Osman. Nampak? Jadi nak cerita, wakaf ni ialah kita pegang yang asal. Contoh, saya kata masjid ni. Contoh, masjid ni saya wakaf.
Ataupun tanah ni saya wakaf, saya buat lebih. Tanah ni satu, masjid ni dalam ni semua untuk orang sembahyang. Tepi tu ada kosong. Contoh, ada kosong. Saya pun bina rumah sewa 3 biji. Saya sewa rumah sewa 3 biji. Orang sewa rumah tu. Jadi macam rumah sewa panggil apa sini? Rumah sewa juga. Rumah sewa sementara, orang sewa 2-3 hari, tak payah sewa hotel, boleh sewa kat situ. Duit itu tolak dengan kos, bakinya dilaburkan untuk infak. Maknanya dibayarkan untuk elektrik. Maknanya orang tak payah fikir dah. Duit itu diinfakkan untuk wakaf. Mana dia punya asal ada. Tanah ni tak dijual, tak boleh jual. Sebab diwakafkan, dia tahbisul asal. Pegang yang asal, manakala dia punya keuntungan, dia punya duit dia yang kita dapat daripada harta wakaf itu diwakafkan fi sabilillah, bukan untuk saya. Saya bagi kepada pengurusan masjid, ambillah tanah tu ada 3, saya dah buat 3 rumah, pandai-pandailah kamu buat. Maka masjid pun pandai, dia buat promotion bagus, orang pun sewa tiap-tiap hari. Satu hari orang sewa $200, $100 kos, orang kata apa, kos penyelenggara rumah. $100 lagi tu dimasukkan ke dalam dalam tabung wakaf, dan tabung itu digunakan untuk infakkan ataupun penggunaan masjid. Satu, itu kita guna untuk benda yang ada. Bagaimana pula yang wakaf kepada infak ilmu? Orang kata infak ilmu ni macam mana? Mengajar kosong-kosong ke? Tak. Katakan duit lebihan daripada ataupun duit untung daripada sewa rumah tadi 100. Satu hari 100 untung. Kalau dah 1 minggu ada $700. $700 tu digunakan, diberikan kepada mereka yang layak. Macam adik ni nak belajar. Mak ayah, contoh mak ayah dia. Contoh, mak ayah tak mampu nak bayar duit yuran. Mak ayah tak mampu nak belikan buku. Maka daripada duit wakaf inilah kita bantu anak ini untuk jadi orang yang hebat. Saya akan mati, Ustaz Harun akan mati, moderator akan mati. Siapa jadi pewaris? Siapa yang akan mentadbir masjid ni? Kalau bukan pewaris-pewaris muda ni. Maka kita kena fikir macam mana kita nak bangunkan, develop anak-anak ini untuk jadi seseorang. Saya tak nak saya seorang dipanggil Dr. Muhammad Izhar. Saya nak suatu hari, apa nama adik? Apa nama? Amir. Dr. Amir suatu hari nanti. Pakar dalam bidang syariah. Manalah satu hari Dr. Amir ganti kepada Dr. Fatris. Kan? Tak mustahil. Amin. Kuat-kuat sikit. Amin. Amin. Doakan. Ni anak-anak kita ni, tuan-tuan dan puan. Daripada mana? Daripada duit wakaf. Kita tengok Universiti Al-Azhar. Daripada duit diorang wakafkan, orang kaya bagi kepada Universiti Al-Azhar, terbinanya Masjid Al-Azhar, terbinanya Universiti Al-Azhar. Daripada situ, dan tanah-tanah wakaf yang ada dikembangkan, dan duit-duit untung itu, duit-duit untung daripada bisnes itu dimasukkan balik ke dalam tabung wakaf dan dilaburkan kepada pelajar-pelajar. Berapa ramai di antara ulama-ulama besar dunia yang berjaya belajar, habis belajar. Orang Singapura berapa ramai? Saya antara graduan universiti, kolej masa kat Syria, saya habis belajar dengan duit wakaf. Siapa yang wakaf? Orang-orang kaya di Syria. Diwakafkan di Kementerian Wakaf. Macam di Singapura, kita ada pentadbir. Siapa pentadbirnya? MUIS. Kalau di Malaysia dia ada Wakaf Malaysia. Mereka yang akan menjaga. Jadi begitu juga di Syria, yang jaga Kementerian Wakaf. Jadi bila saya datang belajar di Syria, semua pembelajaran saya daripada A sampai Z ditanggung penuh oleh pewakaf. Sekarang ini saya mengajar dalam TV, sekali keluar TV, 1 jam keluar TV, kalau forum perdana tak kurang 1 juta orang penonton, termasuk orang Singapura. Terima kasih orang Singapura. 1 juta orang tengok 1 jam. Saya 1 minggu ada 8 jam dalam TV.
TV3, TV9, Astro, TV1. Rahsia kartun. Tu rahsia kartun gelak-gelak pun 600,000 orang tengok. Waktu sembahyang Jumaat, kita pergi sembahyang. Tu rakaman. Yang perempuan tengok suka betul. Mana kartun, mana kartun. Tu kartun tu antara orang yang banyak memberi wakaf. Duit dia bertambah. Saya setiap orang dengar, katakan 1 juta orang dengar, setiap orang tu dia amalkan, dia belajar, dapat saham kepada orang yang wakaf. Orang tu dah mati lama dah tuan-tuan. Orang yang wakaf tu. Jadi begitu juga kita pada hari ini. Kita kena faham konsep wakaf. Duit kita tidak ke mana. Kita letak, kita bagi, dan akan dimonitor dan dijaga oleh pentadbir. Dan keuntungan itu dimasukkan di dalam tabung wakaf dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Allahu Rabbi. Berbeza dengan sedekah. Sedekah kita bagi habis, tapi pahalanya akan masuk. Lagi banyak sedekah, lagi banyak kita punya pahala. Begitu juga dengan wakaf. Wakaf ini kita bagi, tapi dia akan digunakan sampai habis. Kalau katakan bangunan ni, apa nama, katakan duit kita itu dibinanya masjid, dibinanya sekolah, macam apa, Az-Zakaf, apa yang sekolah kat ni bina, Az-Zakaf sangat terkenal tu tuan-tuan puan. Berapa ramai anak-anak kita orang Islam keluar daripada sekolah Az-Zakaf, yang belajar buat BA dengan saya dekat universiti, yang habis masters, buat masters hasil daripada sekolah Az-Zakaf. Anak-anak itu saya jumpa, saya kata, kamu ni balik teruskan berjuang mengajar anak-anak bangsa. Setiap ilmu yang kamu sampaikan akan dapat kepada orang-orang yang mewakafnya, walaupun orang itu telah meninggal. Sebab apa? Peninggalannya ada. Duit dia tinggal, dia bagikan 100,000, ataupun dia bagi $1,000 sebagai contoh. $1,000 itu akan kekal sampai hari kiamat. Tuan-tuan perempuan, katakan malam ni tuan-tuan isi borang ni, borang Muiz bagi ni, tuan-tuan isi, tuan-tuan perempuan, tuan-tuan letak 1,000, letak 100, mengikut kemampuan, letak saja, maka duit ini akan kekal diguna sampai hari kiamat. Kita mati, selagi lagi ramai orang belajar dekat tempat itu, lagi ramai, lagi banyak pahala yang kita dapat. Lagi ramai yang berjaya, lagi banyak pahala yang kita dapat. Itulah yang dinamakan wakaf. Itulah yang dinamakan sedekah, yang mana ia pergi dan tidak akan kembali lagi. Wallahu a'lam bishawab. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Selalu nampak Ustaz Izhar ni aktif berbual ni depan TV. Sekarang ni rasa macam sebelah TV. Ya. Tanya Ustaz. Syukran, alhamdulillah. Dan Ustaz Izhar telah pun menyampaikan apakah sebenarnya kepentingan wakaf itu sendiri. Dan benar kata Dr. Izhari tadi, andai kata tiada wang wakaf ni, saya rasa tak ramai asatizah kita di Singapura ni. Hasilnya saya kembali ke tanah air, mungkin Ustaz Harun Hassan Akhtar dan juga ustaz-ustaz yang lainnya kembali ke negeri Singapura ini dengan membawa ijazah adalah atas bantuan masyarakat. Kalau tidak hulur sumbangan sanak saudara, ya, ataupun orang-orang masjid, ataupun kenalan-kenalan yang rapat, mungkin ada juga yang memberikan sponsor dan sebagainya, demi kita nak memartabatkan tahap ilmu di negara kita. Tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah, ya, kita telah pun dengar apakah sebenarnya konsep ataupun hadaf dan natijah yang bakal kita raih andai kata sama-sama kita melabur bakti demi kita melestarikan wakaf ilmu ini demi masa depan kita. Kita telah pun diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang begitu ringkas dan sering kali kita dengar, yang membawa mafhumnya, apabila manusia itu meninggal dunia, terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyahnya. Yang pertama Rasul sebutkan sedekah kita. Yang kedua, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, amalan yang tidak akan putus adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, yang mungkin pernah kita didik mereka-mereka di sekeliling kita. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan akan ianya. Allah, tuan-tuan, puan-puan,
dalam hadis yang begitu ringkas ni, dia telah memberikan kita satu gambaran seolah-olahnya ada kaitan antara sedekah itu dengan juga ilmu. Ada juga kaitan ilmu itu dengan anak yang soleh. Tuan-tuan, kita kena ingat, ukur tara kejayaan masyarakat kita bukan banyaknya kita beli perabot dekat Courts. Ukur tara kejayaan masyarakat kita bukan cantiknya kereta-kereta yang kita pandu. Ukur tara kejayaan masyarakat kita bukanlah seringkalinya kita keluar dan kita pergi berholiday ke Spain dan Morocco dan sebagainya. Memang itu penting, tapi yang lebih penting adalah berapa ramaikah antara golongan masyarakat kita yang berkedudukan, berprestij dengan ilmu yang telah mereka raih atau mereka sama-sama olehi. Alhamdulillah, baru-baru ini kita telah melihat satu gembira yang berita, antaranya Madrasah Wak Tanjung dapat lepasi PSLE rekodnya. Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahawa pentingnya kita sama-sama kita harus menyokong demi kemakmuran dan demi pembinaan pembangunan tahap ilmuwan dalam masyarakat kita. InsyaAllah dengan panelis yang seterusnya kita akan kenali lebih lanjut lagi dengan konteks wakaf itu dengan zaman wakil kita ataupun konteks di Singapura ini. Tuan-tuan, panelis kita yang kedua adalah yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Harun Hasan Akhtar, seorang yang saya hormati, mungkin boleh dikatakan juga guru saya, kerana saya belajar daripada dia sembunyi-sembunyi. Ya, kalau di Malaysia kita ada Ustaz Haslin Bollywood, dekat sini kita ada Ustaz Harun Mallaywood. Kata-katanya begitu rapi dan begitu indah sekali, kadang-kadang seolah-olah macam puisi. Ya, nanti insyaAllah kita akan sama-sama mendengar. Ya, Ustaz Harun, di sebalik kita kenali dia sebagai seorang pensyarah yang bebas, telah merangkul banyak experience dalam mendidik ilmuwan kita yang kita ada pada saat ini. Pernah mendidik di Madrasah Al-Junaid dan juga pernah mendidik di Pergas. Ya, tapi sekarang telah menjadi antara asatizah freelance dan secara tidak langsung juga Ustaz Harun Hasan Akhtar adalah konsultan syariah untuk Bank HSBC. Baiklah, untuk soalan yang seterusnya kita ingin tanyakan kepada Ustaz Harun. Ustaz, anda kata boleh, apakah yang dimaksudkan dengan wakaf ini dapat melahirkan ilmuwan di dalam masyarakat kita? Adakah patut untuk kita menyokong wakaf ilmu ini, dan bagaimana pula ia dapat dimanfaatkan? Ustaz, tafadhal. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan moderator Ustaz Fizar yang handsome lagi lawa, yang saya segani Ustaz Dr. Muhammad Izhar, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam belum makan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya dengar dulu ada sebuah istana namanya Istana Darul Ghufran, terletak di Tampines. Rajanya dengar bahawa ada seekor burung kenari yang pandai menyanyi. Raja suruh rakyat jelata cari di hutan belantara, cari bawa turun itu burung kenari yang pandai menyanyi, buat hiasan di Istana Darul Ghufran. 3 hari 3 malam rakyat jelata dengan sangkar masing-masing ke hutan belantara. Hari yang ketiga mereka bawa hasil tangkapan mereka. Yang mereka dapat bukan burung kenari pandai menyanyi, tapi burung kakak tua namanya Harun Hasan Akhtar. Dari apa yang kita dapat bincangkan pada hari ini, mudah-mudahan berikan manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di Singapura antara asnaf zakat telah ditafsirkan ikut pada konteks baru. Contohnya ar-riqab, itu hamba sahaya, ditukarkan kepada melepaskan insan, membebaskan insan daripada belenggu kejahilan. Belenggu kejahilan. Maka bahagian ar-riqab diberikan bagi mereka yang ingin menuntut ilmu, agar mereka lepas pada kancah kejahilan, agar kita tidak lagi meraba-raba. Bak kata orang, pak turut saja,
ikut-ikut saja. Yang bawa kita ke arah yang benar, alhamdulillah. Bawa kita ke arah yang salah, nak dipersalahkan pada siapa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, benar kata Ustaz Fizar Katibah bahawa setiap insan bila ia wafat, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Mati anak Adam, terputus segala amalannya melainkan 3 perkara. Antaranya adalah sedekah jariyah dan ilmu yang dimanfaatkan, dan anak yang saleh yang mendoakan untuk si ayah dan ibu bila mereka telah meninggal dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wakaf ilmu adalah satu antara bentuk sedekah jariyah. Meskipun anda telah kembali ke rahmatillah, anda berada di alam barzakh, tapi jangan lupa insya-Allah anda tetap menerima saham anda, bukan saham amanah, saham mendaki. Masih ada lagi tak? Ada tak? Wallahu alam bissawab. Kalau ada, alhamdulillah. Tapi anda akan tetap terima saham in your special account. Bukan anda akan bertanya, ya Allah, daripada mana ni? Allah bilang, kau tak tahu ke? Kamu ada menderma untuk si fulan untuk melanjutkan pelajarannya. Bahkan kami di HSBC, kami akan kumpulkan wang zakat mereka yang telah melabur. Setiap tahun mungkin kami akan dermakan 150,000 atau 200,000. Dan tumpuan kami yang utama adalah pada 6 madrasah di Singapura. Madrasah Al-Junaid, Al-Sagaf, Wak Tanjung, madrasah apa lagi Ustaz? Al-Arabiyah, madrasah Irsyad, dan madrasah di Ipoh, Al-Ma'rif. Semuanya mendapat. Jadi mereka yang menderma, mereka yang telah melabur dengan HSBC dalam bidang takaful, mereka akan dapat saham mereka yang berkekalan, yang berterusan sampai ke insya-Allah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai masuk ke dalam syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, amat penting kalau kita dapat mempertingkatkan kemampuan asatiza kita untuk dapat sampai ke puncak cemara setinggi yang terdaya. Lantaran ilmu sekarang dengan ilmu dahulu adalah amat berbeza. Dahulu semasa saya kecil-kecil dulu, saya muda-muda, saya tinggal di University Road. Tahu University Road tak? Damian Road. Situ ada Shell Station. Situlah saya masa kecil-kecil, saya tinggal di sana. Masa saya kecil, saya handsome. Mata saya hijau. Banyak yang book jadi menantu lah Ustaz. Mata hijau handsome. Kan dah tua dah. Saya mengaji dengan seorang Pak Kiai. Saya ni amat inquisitif, suka bertanya. Pak Kiai, dia mengajar banyak ratusan muridnya. Saya tanya, ini ayat idza syamsu kuwirat, idza syamsu kuwirat, bila matahari menguncup ke dalam. Saya bertanya padanya, maknanya apa? Senang aja, letak oren di luar, lepas 1 minggu dia kecut lah. Tapi Pak Guru, idza syamsu kuwirat, matahari dia bukan buah oren, dia adalah star, bintang. Maka dia bilang sama saya, kamu mesti banyak makan kuih makmur, kuih tat, nak dekat jadi murtad ni tau. Banyak soal. Masya Allah, takut jadi murtad. Saya pun apa? Bak kata orang Boyan, metek bakna, diam-diam, tak boleh bercakap, lantaran nanti di brand sebagai murtad. Tapi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah bentuk ilmu yang mereka ada. Sangka mereka matahari dengan buah oren adalah sama, tapi rupanya dia adalah amat berbeza. Matahari adalah bintang yang membakar dengan gunakan 2 jenis gas, helium dan hidrogen. Helium dan hidrogen. Kalau ia mendekati bumi 10 mm, bumi akan terbakar hangus, habis. Kalau ia menjauh daripada bumi 10 mm, bumi akan jadi frozen, covered with ice, kerana tidak dapat cahaya matahari. Akan tiba satu waktu di mana helium dan hidrogen yang jadi bahan bakar bagi matahari, dia akan habis. Bila dia habis, dia akan give the last blast, boom. Lepas tu dia akan menguncup ke dalam, dan pada masa yang sama dia akan meragut dan mengauk semua planet-planet yang berdekatan dengannya. Dia akan menguncup ke dalam, akhirnya pun akan
hilang bak debu. Itu adalah teori ataupun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang matahari. Tapi fahaman kita bila baca Al-Quranul Karim adalah kita umpamakan matahari dengan buah oren. Masya Allah, itulah adalah ilmu zaman dahulu yang perlu dipertingkatkan. Biar setiap kali kita membaca Al-Quranul Karim, memahami maknanya yang global, yang holistik, yang sebenarnya. Inilah namanya mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Anda pada setiap hari Jumaat anda mendengar khatib membaca, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah kamu lihat tentang unta, bagaimana ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita baca straight away, we go to the next ayat. Kita umat Islam patutnya stop dulu. Allah bertanya, afala yanzuruna, tidakkah kamu lihat? Allah mencabar intelek manusia. Make some research about it. Rupanya unta, Masya Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saat dia minum air, dia boleh minum bergelen-gelen. Tahukah anda air ni dia ada water molekul air dalam air ini. Dan air ini water molekulnya yang menjamin kesegarannya. Kenapa bila anda minum air, anda nak menjampi atau menawar air, anda baca surah Al-Fatihah dan anda tiup? Why? Water molecule itu dapat retain ayat Quran yang anda baca itu. Bila masuk ke dalam badan, it will do miracle. Dia akan buat syifa yang dia telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila anda letak air di luar, dia jadi still water kerana water molekulnya will be destroyed, akan hilang. Tapi bila ia berada dalam perut unta tersebut 14 days maximum, anda keluarkan baik, air itu sesegar hari pertama ia diminum oleh unta tersebut. Artinya air molekul itu, molekul air dalam badan unta tidak berubah hatta telah berada dalam badan unta tersebut selama 14 hari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, there must be something. Bila Allah mencabar intelek anda, mesti ada ilmu yang tersembunyi itu. Dan unta adalah herbivorous. Apa herbivorous? Kya hai kaun hai jo sapno mein aya, kaun hai jo dil mein samaya. Apa dia herbivorous? Binatang yang makan sayur-sayuran. Yang anda ketawa pasal saya tak pandai nyanyi Hindustan ya. Choda janta hai. Ya, baik. Jadi India kalau herbivorous, bintang yang makan sayur-sayuran, pastinya tinggal di mana? Di hutan belantara kan. Tapi kenapa unta berada di padang pasir yang tidak banyak green vegetation? Kya hai? Di mana? Arapa pula. Saya orang Boyan, bukan Boyan daun, Boyan bunga, wangi sikit, alhamdulillah. Baik muslimin dan muslimat, kenapa sedemikian? Kenapa? Patutnya tinggal dalam hutan belantara, banyak daun-daun yang lembut-lembut, banyak berries, banyak daun-daun yang sedap. Ini yang tumbuh di padang pasir adalah tumbuh-tumbuhan yang berduri tau. Bagaimana unta ni yang tidak pernah berus gigi, dah rongak-rongak, dengan gigi tak cukup, boleh mengunyah daun yang berduri sedemikian. Bagaimana? Banyak saintis buat research. Dia punya breath, bila dia dekati mulutnya, dekat dengan tumbuhan tersebut, nafasnya dan air ludahnya akan melembutkan sehingga ia mudah dikunyah macam chewing gum tau. Subhanallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, unta juga digunakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah daripada Jabal Thawr ke Kuba terus masuk ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan unta milik baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa namanya? Dapat jawab, dapat 2 tiket pergi umrah. Bukan sekarang, 50 years down the road, you masih hidup, nasiblah. Kaun hai? Yara, siapa nama unta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Start pada Q. Dan banyak orang bilang Al-Qaswa, bukan Kuswa. Kuswa adik-beradik pada Kuswadinata. Baik, Qaswa ni, Masya Allah, semua unta ada memory.
You start from point A nak ke point B. Unta ni buka semua dia memory. Dia register semua landmark. Semua tempat-tempat, pokok-pokok, landmark, gunung, bukit, dia register. Photographic memory. Sampai tempat tujuan anda, nak balik semula, let the unta loose. Dia akan balik semula dengan sendirinya. Dia tahu nak balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi Allah mencabar umat Islam, orang-orang yang intelek. Bagaimana cuba kamu lihat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu pada deep and study, betul-betul belajar lantaran Al-Quranul Karim bukan kitab agama saja. Tahukah anda bila tiba Isra Mi'raj, kita ada panggil pensyarah local and overseas. Lepas syarahan best-best, buka biryani, forgotten, habis, khatam ho gaya. Tak ada cerita. Ilepa yang ke poringe. Masya Allah, Mak Saleh tahu, orang-orang putih muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. What did they do? Wow, that Muslim prophet traveled from Mecca to Al-Aqsa. How did he do it? Within the same night. Bagaimana? Maka mereka buka ilmu yang baru, the speed of light. Kata mereka burak mungkin travel at minimum 300,000 kilometer per second. In 1 second, burak bergerak 300,000 kilometer a second. Mereka buat speed bullet train. Kita tak buat apa-apa kan? Kita sekadar naik aja kan? They invented. They become inventors. Yang jadi kaya siapa? Manfaat daripada ayat siapa? Mereka bukan orang-orang Islam. It's sad. The Muslim must be doing this. Tapi mereka tidak ada kelengkapan ilmu sedemikian. Maka mereka jadi pengguna, users. Bukan jadi apa? Inventors. Yang pesena molo, rumba kasa, paisa bahut hai. Kawan hai? Mereka juga. What a waste. Khaira ummah jadi demikian. My God. Sad man. Mereka lihat bagaimana baginda naik ke langit. Wow. Alladhi barakna haulahu. Kalau anda naik ke atas, there's no oxygen. There are radiation. You can die, I tell you. Satulah astronaut, angkasawan, dah turun ke bumi, kena quarantine. Itu lama. Tu hilangkan radiasi pada badannya. Pasal apa? Dia boleh kenakan orang boleh mati. Bagaimana baginda naik ke atas tanpa any uniform. Subhanallah. Nothing at all. Dan tidak ada oksigen. Bagaimana Allah memberkati persekitaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Burak tak boleh naik atas. Baginda menambat burak. Kini di Al-Aqsa ada sebuah masjid underground namanya Masjid Burak. Masjid Burak. Mereka katanya tambat burak di bawah. Baginda naik ke atas dengan Jibril alaihi salatu wasalam. Jibril made from what? From light. Dia diperbuat pada cahaya. Bukan cahaya al-barku, tapi cahaya yang amat berbeza, yang lebih dahsyat, lebih halus, lebih perkasa. Jibril alaihi salatu wassalam bawa baginda naik ke langit. Dan baginda nampak linuriyahu min ayatina. Allah nampakkan baginda sallallahu alaihi wasallam tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Now the Western people, they launch their satellites. Mereka nampak alam maya, they monitor everybody. Tapi kita tidak melakukannya. Mereka melancarkan satelit, roket dan sebagainya, space shuttle. Mereka ambil manfaat kerana mereka ada ilmu alat, ilmu yang melebihi daripada sekadar mengetahui ilmu Al-Quran Karim, sekadar tajwid saja, sekadar tafsir saja. But we went beyond that. Dan mereka mengetahui bahawa ilmu Al-Quran ada bukan ilmu ibadat saja, ilmu yang amat tinggi. Maka perlu dipelengkapkan asatizah kita dengan ilmu-ilmu sedemikian. Dan terakhir sebelum anda tidur dengan lecture boring saya adalah, siapa ayah pada Nabi Yahya? Siapa? Nabi Yahya, ayahnya siapa? Start from Zak. Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Nabi Zakaria ke mihrab, minta doa. Dia mention, ya Tuanku, aku dah tua, rambutku sudah putih, tulangku reput. Bila sebut tulang, saintis orang putih dah panik. That's the key word, bones. Apa kena-mengena tulang dengan
kesuburan seorang laki-laki untuk menghamilkan isterinya untuk dapat seorang anak bernama Yahya alaihi salatu wassalam. Maka mereka dapati bones produces bone marrow. Tulang mengeluarkan somsom. Dia keluarkan red and blood corpuscle, red and white blood corpuscle. Ada direct link dengan andamnya nervous system. Dan dia dapat menyuburkan seorang laki-laki. Bila ia mendekati isterinya, dia adalah Power Ranger, strong. Jadi bila tulangnya kuat, dia ada darah yang kuat, darahnya ada hubungan dengan nervous system, dia dapat revamp kesuburan dalam badannya. Kemudian bila dia mendekati isterinya, memungkinkan ia untuk menghamilkan isterinya. From bones alone dapat melahirkan seorang insan bergelar Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, from here kita dapat lihat di mana kita belajar, adakah kita telah dapat memahami Quranul Karim, kitab Allah sebagaimana yang Allah nak kita fahami atau tidak. Kalau tidak, maka perlu ada satu sifat realization. Perlunya asatiza-asatiza kita dibantu untuk membangkitkan pemahaman mereka tentang kitab Allah, tentang sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka dapat memahami kitab Allah dengan sebenar-benarnya dan hadis baginda dengan sebenarnya, agar ilmu tu dapat menjadikan kita umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, Masya Allah. Kalau tadi bersama dengan Ustaz Izhar Arif, rasa-rasa macam sebelah TV. Kalau bersama dengan Ustaz Harun pula, rasa-rasanya macam tertelan TV. Ya, begitu besar suaranya, alhamdulillah. Dan banyak kisah-kisah yang menarik dapat kita dapat daripada Ustaz Harun. Kalau tadi juga Ustaz Harun ada cakap, gurunya dulu cakap tentang surah Asy-Syams itu adalah kena-mengena dengan bawa oren. Saya pun dulu pernah juga tanya soalan kepada guru saya dulu kecil-kecil dulu belajar ngaji, bawa rehlah pergi tepi pantai East Coast. Saya tanyakan, Ustaz, macam mana boleh ada ombak? Jawapannya, orang sebelah sana banyak mandi. Jadi bila orang seberang laut sana banyak mandi, ombak dia sampai ke Singapura. Bila tak ada ombak, orang tak mandi. Sebab itu awak sekarang semua pergi mandi. Saya percaya. Dan bila saya besar sikit, bila masuk family itu, saya percaya bila ada ombak besar, maknanya kat hujung sana ada orang yang badannya macam Ustaz Fizar terjatuh dalam laut tu. Sebab tu ombaknya besar. Sebenarnya tipu. Andai kata Ustaz Harun tadi mengatakan tentang kehebatannya matahari, itu juga kehebatannya bulan, tuan-tuan. Andai kata bulan tu jauh 10 mm, kita tak ada ombak kat dunia ni. Andai kata bulan tu dekat lagi 10 mm, maknanya air semua akan hilang, kerana daya tarikan gravitinya akan pupus dan lari ke planet yang lainnya pula. Lihat tuan-tuan, tapi tak pernah kita dengar dalam akhbar bulan dan matahari buat sidang komplain. Aku beri banyak benda kepada muka bumi ini, tapi mereka tidak pernah mensyukuri aku. Sebab itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia dan umat itu adalah mereka yang menyumbang kembali kepada masyarakat. Antara mindset yang harus kita ubah, tuan-tuan, adalah bukan sekadar kita duduk dan kita komplain aja. Apa ni kita tak maju? Apa ni bangsa lain aja maju? Kenapa anak-anak kita tak pandai? Kenapa anak orang lain pandai? Mungkin agaknya kita orang Melayu, dia orang lain anak kacukan. Kita jangan percaya kepada pemikiran tahlul ini. Kita tak ada ikhtiar. Kita komplain kenapa orang-orang lain rumah-rumah besar, keluarga-keluarga orang Melayu Islam kita bobrok. Kenapa? Oh, kerana kita tak berikan peluang dan sebagainya. Yang tidak memberi peluang adalah diri kita kepada umat kita. Nah, maka sebab itu diberikan sebuah wadah di mana kita dapat menyumbang kembali untuk melestarikan ummah kita menjadi ummah yang terpilih sekali lagi, menjadikan bangsa kita dan ummah kita antara mereka yang berada di Menara Gading. Sebab itu soalan yang seterusnya ingin saya ajukan kepada ustaz kita yang handsome belaka ini. Ustaz, apakah dia kepentingannya untuk kita sebagai masyarakat Islam sejagat untuk memperkukuhkan lagi ibadah wakaf ini yang kini kian lama luput daripada masyarakat kita, ustaz? Dipersilakan, ustaz. Terima kasih kepada tuan moderator yang saya rasa sangat
aktif dan juga sangat ceria. Dia dalam forum ni tuan-tuan dan puan, kalau moderator tidur habis panel. Kalau panel tidur, maknanya orang dengar lagilah tidur. Itu sebabnya kalau di Malaysia TV dia cari moderator yang ada tenaga, dia power, dia pandai mengolah dan sebagainya. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kenapa kita perlu menghidupkan institusi wakaf? Seperti mana yang saya katakan tadi, wakaf ni dah ada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi pesan kepada Osman yang beli, orang kata apa, telaga dekat Madinah Munawwarah, Nabi kata apa? Ij'alha siqayatan linnas. Wahai Osman, kamu dah beli dengan harga 35,000 dirham, wakafkan ia untuk umat manusia. Bayangkan tuan-tuan, kita beli sesuatu yang mahal, yang nilai dia mahal ni, macam kamera ni. Siapa yang beli ni? Katakan kita beli pun bagi wakafkan dekat masjid. Allahu Akbar. Tak sakit kepala kita. Kata Allah, 3 hari tak boleh tidur, darah naik, duk mikir kamera ni. Ini baru berapa baru ni? Baru $500. Yang Osman beli 35,000 dirham. Kalau nak kaji balik, kalau kira balik, hampir dekat 200 ke 300 ribu dolar Singapura. Allahu Rabbi. Dia beli sekaligus bayar cash, bukan buat installment. Bayar cash. Kemudian Nabi bagi tahu, ya Osman, ij'alha siqayatan linnas. Bagikan air ini untuk orang minum. Tanpa bayaran, bagi free. Allahu Rabbi. Kemudian Nabi kata yang terakhir, wa ajruha laka. Dan pahala air yang orang minum, kalau orang minum sampai hari inilah pahala itu sampai kepada Osman bin Affan yang dah lama meninggal dunia. Maka kenapa kita nak hidupkan institusi wakaf? Tak lain dan tak bukan, ada 3 perkara yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Pertama, tuan-tuan puan-puan, kakak-kakak kat atas tidur ke makcik? Tak tidur makcik? Tak tidur, alhamdulillah. Pertama tuan-tuan puan-puan, untuk mendapat mardatillah, nak dapat redha Allah. Wakaf ni boleh dapat redha Allah. Sebentar lagi saya akan cerita. Ni saya cerita dah dalam TV. Mendapat sambutan yang sangat luar biasa, hampir 2 juta penonton. Yang pertama, mardatillah. Kenapa mardatillah? Allah sebut dalam Al-Quran, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah bagi tahu dalam juzuk keempat, awal sekali, atas sekali, juzuk 4 awal, ayat pertama, juzuk 4. Lan tanalul birra hatta, kamu takkan sampai bila-bila ke tahap atau martabat albir, iaitu syurga, sehinggalah kamu menginfakkan sebahagian harta yang kamu sayang. Yang Allah sebut tadi, muqantarah minadh dhahab wal fiddah, yang duit yang kamu sayang ni tuan-tuan dan puan, Allahu Akbar, kamu bagi, Allah bagi balik. Percayalah cakap saya. Allah kata kamu akan sampai martabat yang paling tinggi. Tu sebabnya Abdul Rahman ahli syurga, tak mati lagi. Nabi dah bagi tahu, ya Abdul Rahman, kamu ni 10 asyur mubasyirina fil jannah, 10 orang masuk syurga. Cuba buat kajian. Betul Ustaz Harun sebut tadi. Anak bangsa kita kalau tahu ilmu, ada ilmu, mereka boleh kaji. Kenapa 10 orang ni masuk dalam syurga? Mereka tak mati lagi. Cuba kaji. Tengok Abdul Rahman, berapa banyak, berapa juta, berapa bilion hartanya yang diwakafkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuh, syurga. Osman bin Affan, berapa banyak hartanya yang diwakafkan untuk cetak Al-Quran, tuan-tuan dan puan, yang hari ni kita duk baca tu. Tu dia panggil Mushaf Osman, yang kita duk baca tu. Allahu Rabbi, tuan-tuan dan puan, martabat nu tinggi tu.
Tuan-tuan perempuan, kita apa yang kita dah buat, yang kita dah wakaf, kecil je, mungkin adalah bata dalam ni. Orang kata, Allah, mana bata? Tak nampak dalam tu. Tak apa, sebiji bata tu, selagi orang tak pecahkan dinding tu, duit kita tu. Kita masa orang nak buat masjid, kita bayar kan? Kita buat, kita bubuh berapa ringgit satu, berapa dolar. Kita letak $100. $100 berapa bata boleh? Ada 3 bata contoh. 3 bata tu ada, 3 bata tu selagi masjid ni diguna pakai untuk solat, berapa ramai orang dalam masjid ni, sampai pahalanya kepada kita. Itu yang panggil mardatillah. Kenapa nak wakaf? Sebab kita nak mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata para ulama, kenapa perlunya wakaf? Untuk memberi kesenangan kepada orang lain. Bukan senang, tuan-tuan, nak bagi kesenangan kepada orang lain. Kita tak tahu ni Amir. Tu adik yang belakang tu pakai baju putih. Apa nama tu? Nama apa adik? Baju putih, jubah. Tu. Apa nama adik? Hakim. Tak mustahil suatu hari Dr. Hakim, Dr. Amir. Kalau kata jadi sungguh, percayalah. Tuan-tuan ingat saya punya kata. Dr. Hakim. Sebab wakaf yang kita bagi, wakaf yang kita infakkan, duit yang kita bagi dan diurus oleh MUIS dan diagihkan kepada orang-orang yang berhak macam-macam anak-anak ini, percayalah, mereka akan jumpa kita dekat padang mahsyar. Kita ni duduk dekat padang mahsyar ni tak on the way nak pergi masuk, sama ada nak masuk syurga atau neraka. Silat hari bulan tak boleh masuk syurga sebab dosa banyak sangat. On the way, Allah kata neraka budak ini. On the way neraka, datang Dr. Amir, datang Dr. Hakim, datang anak-anak bangsa kita yang beragama Islam, datang, ya Allah, Haji Talib ini yang mewakafkan duitnya, ya Allah, sehingga kami boleh belajar dan boleh menggunakan ilmu kami untuk anak bangsa, ya Allah, syafaatkanlah dia, ya Allah. Dan bertukar daripada nak masuk neraka, masuk syurga, tuan-tuan perempuan. Ini tu yang Nabi kata tu, kalau mati 3 perkara ni, tuan-tuan perempuan, yang takkan ditinggalkan, antaranya sedekahun jariyah. Sedekahun jariyah, sedekah ni banyak. Antaranya sedekah bagi habis. Ni macam ustaz tadi, dia bagi words, gula-gula ni sakit tekak, cakap banyak sangat, jadi habis suara. Jadi ustaz bagi kat saya ni, rasa sikit, ambil 1 biji. Ini dia panggil sedekah habis. Saya makan dapat pahala sebab ustaz menenangkan hati ustaz. Ustaz pula dapat pahala sebab bagi saya 1 habis. Dia tak boleh panggil wakaf sebab barang habis. Apa ke benda ni? Bagi nasi bungkus, saya wakafkan nasi bungkus ni, habis boh, keluar jadi tahi. Tak boleh. Dia barang wakaf ni tak boleh habis. Dia mesti kekal. Macam kamera ni, wakaf sampai bila-bila, sampai wasak kita kena guna untuk kebaikan. Tu wakaf. Dan wakaf untuk kebaikan, tak boleh pada maksiat. Saya sedekahkan kamera, wakafkan kamera ini untuk ambil gambar porno. Haram. Sebab apa? Untuk maksiat, tak boleh. Nanti ada pula pakcik-pakcik kata, apa tu porno ustaz? Nanti balik buka kamus, ataupun tanya orang rumah, apa porno ya? Nak kata tak boleh, untuk benda baik. Jadi nak cerita untuk menghidupkan anak-anak bangsa ini, saya nak kongsi, tuan-tuan perempuan, ni perkara yang sangat penting. Hidupkan anak-anak bangsa ni, dia ada kait dengan perkara yang ketiga yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Dengan adanya sistem wakaf, dengan adanya sedekah, kita akan mendapat keampunan Allah atas dosa yang kita lakukan. Innal 'abda la yuhrama minar rizq bi dhanbi yusibuh. Seorang hamba rezekinya akan tertutup, terhalang kerana apa? Kerana dosa yang dia lakukan. So macam mana cara nak hilangkan dosa? Dengan memperbanyakkan sedekah. Sedekah macam saya katakan tadi, yang habis itu nama sedekah, yang kekal sampailah kita mati masih kekal barang itu, dinamakan wakaf. Maka saya nak kongsi 1 perkara. Masa saya ceramah dekat dalam TV,
Ada seorang hamba Allah kenal saya. Jutawan, asalnya jutawan tuan-tuan dan puan. Dia pernah pakai kereta Porsche, pernah pakai BMW, pernah pakai kereta-kereta mewah. Rumah dia saja saya rasa sama besar dengan masjid kita ni. Rumah dia sama Darul Ghufran ni, sama besar rumah dia. Saya rasa besar lagi. Bawah ni parking kereta. Suatu hari dia ditimpa musibah pada tahun 2009 ke lebih kurang gitu, 2009 atau 2008. Ni nak cerita. Bila datang jumpa, isteri dia kata, "Ustaz, boleh tak datang jumpa suami saya? Suami saya ni dalam keadaan tekanan jiwa sekarang ni. Dia ni asalnya banyak duit Ustaz, orang kaya. Tapi dia kena tipu dengan bisnes, habis 500 juta. Kena tipu dengan partner, dengan kawan bisnes. Dahlah kena rompak, kena tipu dengan dalam bisnes, kena rompak pula keretanya tuan-tuan dan puan. Kereta Mercedes baru beli 800,000 ringgit, lebih kurang 400,000 dolar Singapura atau 500,000 dolar Singapura, S-Class masa tu. Kena rompak, baru pakai 8 bulan. Lagi dia gila, jadi macam nak gila dia. Masuk dalam rumah, tak nak jumpa orang, tak nak jumpa dengan siapa-siapa, duduk seorang-seorang dalam bilik, fobia. Dia panggil saya, isteri dia panggil, "Ustaz, boleh tak datang jumpa? Sebab saya tengok Ustaz dalam TV, saya rasa Ustaz boleh tolong." Saya pun pergi. Saya kata, "Saya ni bukan doktor, saya boleh jumpa je lah, sembang-sembang." Bila jumpa, saya tanya, "Haji, apa khabar?" Dia pun tengok saya. Ustaz tengok saya macam mana? Gaya dia, gaya orang kaya, tapi dah miskin. Ustaz tengok saya macam mana? Tak ada, saya tengok nampak okey. Okey di luar Ustaz, dalam siapa tahu. Dia marah ni. Orang tengah stres, dia cepat marah. Saya pun senyap je lah. Saya pun sembang-sembang, saya kata, "Boleh saya tahu tak? Zakat ni, masa duit ada dulu bayar zakat tak?" Dia senyap. Lepas tu isteri kata apa? Isteri kata, "Ustaz, kami ni boleh dikatakan satu ketika dulu jutawan, hampir dekat 15 tahun lah. 15 tahun jadi jutawan." Isteri dia kata, "Tak pernah suami saya bayar zakat. Tak pernah bayar zakat. Tengok, asalnya jutawan, jatuh miskin. Tengok Allah boleh ambil pinjaman. Semua ni pinjaman. Apa yang ada pada kita pinjaman. Isteri pinjaman, suami pinjaman. Anytime boleh mati. Mati tu Allah ambil lah tu. Kekayaan, pinjaman. Kaya, tiba-tiba jatuh miskin. Allahu Akbar. Ada yang gila. Kat Malaysia ada yang gila. Pada tahun 1998, masa ekonomi jatuh, ada jutawan gila. Saham jatuh, selalu bawa Mercedes bubuh minyak. Hari tu dah gila, bak duit dia jatuh, miskin, muflis, bawa basikal tua nak bubuh minyak. Sampai ke orang Bangla kata, "Tak boleh boboh. Tak boleh boboh." Dia kata, "Hoi, boboh." Dia marahnya Bangla tu. Jadi Bangla cerdik daripada dia pula dah. Tengok, tuan-tuan dan puan. Jadi dia ni jatuh miskin sebab tak bayar zakat. Satu. Lepas tu saya kata, "Okeylah puan, saya minta bayarkan semua zakat dia. Yang dulu-dulu 15 tahun tu zakat dia, cuba kira-kira. Dia kira-kira hampir dekat, buruk-buruk pun dekat 2.8 juta zakat yang tak dibayar selama 15 tahun. 2.8 juta lebih kurang. Saya kata, "Puan, wajib bayar semua sekali." Bila saya dengar, saya cakap macam tu, suami dengar. Suami kata, "Ustaz, bodoh ke?" Oh, dia marah. "Ustaz, bodoh ke? Takkan tak pakai otak kot. Saya ni dahlah kena tipu 500 juta. Jatuh miskin. Ustaz suruh bayar zakat 2.7 juta. Come on Ustaz, you are crazy." Oh, cakap. Orang putih Oh, orang hebat. Dia ingat dia hebat. Muflih dah. Geram hati aku. Dahlah aku datang free. Bagi nasihat, dia marah kita balik. Kurang ajar kan, marah tu. Marah naik. Bila saya baru nak marah, isteri dia marah dulu. Oh, isteri marah. Rupa takut bini.
anything, don't tell anything. Please, stop it. Marah bini dia. Cakap orang putih juga. Hampir dekat stop it dengan stupid lebih kurang. Stop it. Orang pandai, orang bijak pandai belaka. Stop it. Kita bayar. Oh, bini cakap kita bayar. Isteri suami kata apa? You nak bayar? Bayar duit apa? Dia marah. You kan ada simpan duit dengan I. Oh, dia mula baru pecah rahsia. Saya tanya, ada duit lagi? Oh, kita tahu kan? Ada duit lagi? Ada ustaz. Berapa banyak? 27 juta. Ya Allah, mamu. Terkejut aku jatuh. Ni nak marah ni. Main-main. Allah suruh bayar zakat, tak nak bayar zakat. Bila kita suruh bayar, kata tak ada duit. Rupa ada 27 juta. Suruh bayar berapa? 2.7 juta. Berapa tinggal? Ada 25 juta lagi. Saya kata, puan, wajib dah bayar. Kena tambah pula. Yang 27 juta tu kena ada zakat pula. Dia kata, ini dah too much, ustaz. Cik marah. Isteri kata, no, I pay. Saya bayar. Saya bayar, ustaz. Jangan risau. Tak apa lah. Saya pun balik. Isteri dia pun telefon lepas seminggu itu. 1 week. Dia call. Ustaz, alhamdulillah saya dah bayar semua dah, ustaz. Terima kasih banyak. Ustaz doakan suami saya. InsyaAllah saya akan doakan. Lepas 2 hari saya call dia pula. Saya kata, saya nak cakap dengan Haji. Haji pun cakap, ya ustaz, dah bayar dah. Apa lagi ustaz nak? Marah ni. Apa lagi ustaz nak? Haji, kebetulan ada pelajar-pelajar miskin dekat UKM tu. Diorang ni adalah bantuan pinjaman, tapi nak beli laptop tak ada duit. Budak-budak pandai, tapi tak ada duit. Ada 20 orang saya kumpul semua budak-budak miskin ni yang tak ada laptop, yang duk guna laptop dekat CC apa semua tak ada kan. Laptop satu RM2,000. RM2,000. Ada 20. Maknanya berapa? 40 ribu ringgit. Very nice. Mana saya ada duit nak bagi 40 ribu? Saya pun call dia. Sebab saya ingat 25 juta. Must be bijak. 25 juta dia. Jangan risau. Masa ni aku nak kerjakan dia. Tergelak. Ni kerja gila lagi aku buat ni. Ni orang tuan-tuan jangan buat ni. Bahaya. Takut makan diri. Saya buat tak macam mana. Jadi yakin semacam masa tu. Saya call dia. Haji, ni ada 20 orang pelajar-pelajar miskin. Ada 20 orang pelajar-pelajar miskin. Saya nak minta tolong Haji infakkan RM40,000 untuk beli komputer. What? Dia menjerit dan telefon. What? That is too much. Come on, ustaz. Dia marah. Cakap bahasa Inggeris. Aku pun tak faham. Dia cakap pun dia lantak dia lah. So macam mana? Lah kali dia kata. So macam mana? Dengar isteri kata, okey ustaz, okey. Belakang. Isteri cakap, okey ustaz, okey. Okey lah ustaz, saya bayar. Ustaz ni nak apa sebenarnya ni? Ustaz tahu tak saya ni nak muflis, miskin. 40 ribu bukan sikit ustaz. Saya kata apa? 25 juta kan ada lagi. Ni dia marah bini dia. Ni lah awak pergi buka rahsia buat apa? Marah. Isteri kata, tak apa, kita bayar 40 bukan banyak. Dia cakap gitu. Bagi. Dia hantar, isteri dia hantar orang suruh bagilah duit tu. Cek. Dalam bentuk cek. Lepas tu kita pun belikan semua. Dapatlah setiap pelajar tu wakaf. Maknanya dia bukan habis. Komputer tu diguna. Sentiasa diguna. Sampai hari ni masih ada lagi orang guna. Dah berapa tahun dah? Dekat 5-6 tahun dah. Komputer tu masih elok dan tak ada masalah. Semua pelajar-pelajar miskin pakai. Yang bestnya tuan-tuan, lepas dia bagi tu, saya pun bagi tahu kepada budak-budak miskin ni, jom kita solat hajat, doakan orang yang berwakaf. Semua semayang, kita bacakan Yasin. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, Allah berjayakan budak-budak ni semua masuk universiti, semua habis universiti dan berjaya dapat sijil. Kebetulan selepas 2-3-4 bulan, isteri dia telefon pula saya. Ustaz, ni doakan pula ayah dia kena jantung.
Orang tua kena jantung. Jadi bila kena jantung, nak kena buat pembedahan. Pembedahan harganya RM78,000. Jadi haji ni, dia punya adik-beradik nak kutip duit lah. Nak kutip duit. Saya cakap apa pada puan, pada isteri dia? Puan, cakap pada suami, tak payah kutip duit. Dia bayar semua sekali. Ujian ketiga. Dia pun cakap pada isteri, pada suami dia call saya balik. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz ni betul-betul dah gila. Hari tu suruh bayar zakat, dah bayar. Lepas tu minta wakafkan komputer, dah wakafkan. Nah sekarang ni pula minta suruh saya bayar semua kos pembedahan ayah. Come on Ustaz, what are you talking about? Oh, cakap bahasa Inggeris lah. Tak apa. Saya kata, Ji, ingat, doa orang sakit la yurat, tak ditolak. Kalau katakan Haji sakit, saya minta Haji doakan saya, makbul doa Haji itu. Apatah lagi orang itu bapak kita. Allahu Akbar. Saya cakap, tenang ya. Dia pun tak apalah, dia bayar sungguh. Dengan izin Allah, selepas beberapa bulan, kalau tak silap saya lebih kurang 7 bulan selepas itu, dia telefon saya. Ustaz, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia takbir dalam telefon. Saya pun takbir juga, Allahu Akbar. Kenapa Ji? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kata, kenapa? Dia takbir dari tadi ni. Ustaz, saya dapat projek 250 juta. Hak dia minta dulu tu dapat balik. Daripada satu projek ke satu projek, sekarang ini jutawan balik. Nombor plate satu-satu sekarang ni. Nombor plate. Beli nombor plate. Kereta Mercedes. Kereta apa nama? Semua kereta mewah ada belaka. Sekarang ni baru dia tahu, ya Allah Ustaz, betul kata Allah Ta'ala, kamastadi habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kamu bagi sikit, Allah bagi lagi banyak. Sampai hari ni dia kaya. Dia bukan saja kaya dengan bisnes dia, bertambah kaya lagi dengan dia beli kapal. Dia sewa satu hari kapal dia $800 untuk oil and gas. Dia ada 7 ke 8 kapal dia sewakan. Tengok, Allah murahkan rezeki dia. Allah murahkan rezeki dia. Jadi begitulah, bila Allah kita bagi infak, kita buat wakaf. Sekarang ni kita tuan-tuan bukan wakaf main-main. Macam Muiz ni, dia dah buat secara konsisten. Dia buat secara, orang kata apa, secara teratur. Kita bagi isi borang. Kalau letak $1,000, maka $1,000 itu akan dimasukkan dan dijadikan harta wakaf yang tidak akan habis. $1,000 tu ada kat situ dan dikembangkan menjadi beribu dolar, dan akhirnya saham tu akan dapat kepada semua tuan-tuan perempuan yang saya kasih sekalian. Jadi jangan risau, jangan takut duit kita habis, Allah akan bagi balik. Ni saya nak kongsi pada tuan-tuan, benda betul ni, benda yang saya rasa boleh saya kongsi bersama. Saya dapat cincin ni, zamrud. Tadi pengurusi sebut comel. Saya ada satu cincin juga zamrud. Saya beli harga zamrud itu RM3,000. Kebetulan saya pergi ceramah dekat satu tempat, dekat Malaysia. Ada seorang haji, ada seorang imam. Seorang imam tu dia minat sangat. Imam muda lagi, tapi dia minat cincin. Dia kata, "Ustaz, tolonglah Ustaz, saya minat sangat." Dia kata, "Minat sangat." Saya pun kata, "Tak apalah." Dah bila dia sebut itu, dia minat. Saya kata, "Ambil, Mam, imam ni orang baik. Ceramah selalu dekat surau-surau dia. Orang kampung dia, saya suka tu sebab orang kampung suka dia. Katakan dia mengajar ceramah dekat, dia duduk dekat Ghufran jadi imam, orang Ghufran ni semua sayang kat dia. Waktu panggil nak suruh datang rumah makan penuh dekat rumah dia sebab dia ni disayangi orang kampung. Mengajar. Saya kata, "Mam, ambillah cincin ni hadiah daripada saya. Doakan saya murah rezeki." Saya bagi harga 3,000. Saya bagi kat dia. Zamrud. Bagi kat dia.
Dia pakai, saya kata sekurang-kurangnya imam jadi imam, saya dapat pahala. Imam mengajar, saya dapat pahala. Imam buat benda baik, saya dapat pahala. Ni, buat baik dengan imam tak rugi. Tuan-tuan, tak sampai 1 bulan setengah, seorang hamba Allah hadiahkan saya cincin ini yang nilainya RM9,000 Malaysia. Allahu Akbar. Mana datang? Allah yang maha kaya. Kalau nak beli, tak mampu. Tapi Allah tu kaya. Kamu bagi 3,000 punya, aku bagi yang lebih elok, lebih cantik. Ambillah kamu, wahai Izhar. Gunakanlah untuk kebaikan. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, jangan takut dengan janji Allah. Wakaf yang ada ini akan membangunkan anak-anak bangsa kita, membangunkan anak-anak orang Islam kita. Kita tak rugi dunia, kita tak rugi akhirat. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, Allah telah berfirman dalam Quran dalam surah Ibrahim. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Andai kata kamu bersyukur kepada nikmat yang telah aku berikan kepada kamu, maka aku, yakni Allah, akan menambahkan kepada kamu nikmat yang tidak pernah kamu impikan. Tapi andai kata kamu mengkufuri nikmat aku, maka perhatikanlah dan awaslah, sesungguhnya azab Allah ini begitu pedih dan berat sekali. Tuan-tuan, antara cara untuk kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita adalah dengan memberi kembali kepada masyarakat yang memerlukan. Apatah lagi demi masa depan ilmu ummah kita ini. Ya, andai kata seperti mana kata Ustaz Izhar Arif, kalau kita beri, Allah tak akan ambil selama-lamanya. Allah akan beri yang lebih baik. Jadi dengan itu saya nak bilang Ustaz Izhar Arif ni, Ustaz, saya suka sangat kat cincin Ustaz ni. Nah, nanti tengok ke depan forum saya pakai cincin zamrud pula. Ustaz dapat 18,000 pula nanti Ustaz cincinnya. Tuan-tuan, puan-puan, ya, antara perkara penting yang tadi Ustaz sentuhkan, ya, kenapa kita harus teruskan wakaf ilmu ni? Apakah impak maksimah? Impak maksimah yang kita boleh raih daripada wakaf ilmu ini adalah untuk melahirkan contoh. Lihat sebagai contoh, ya, Ustaz Izhar Arif pakai tangan pendek. Saya kalau boleh nak cakap, saya kalau jadi besar, dah besar sangat ni, kalau saya dapat mendapat ilmu yang lebih banyak, saya nak jadi macam Dr. Izhar Arif. Jadi sebab tu saya lipat tangan saya jadi sama macam Ustaz Izhar. Nampak? Ustaz Harun je yang ganjil sikit. Ya, ikut contoh. Ikut contoh ni adalah satu perkara yang membuat saya mengalih aliran pendidikan saya. Saya bukan daripada aliran madrasah. Saya habis pendidikan saya hingga ke akhir O-level, daripada kecil sampai ke O-level di sekolah Katolik. Tapi yang membuat saya ingin mendekati agama adalah kerana pada saat itu ada asatizah yang berwibawa, asatizah yang beri contoh yang saya senangi dan ingin dekati. Antaranya kalau kita lihat, ya, di pesada Asia ini, antaranya Al-Fadhil Ustaz Ismail Kamus. Saya suka sangat dengan Ustaz Ismail Kamus. Saya suka juga zaman dulu ikut dengan syarahan Dr. Fadla Kamsah. Saya cuba kadang-kadang berbual pun kadang-kadang dah sama macam Dr. Fadla Kamsah. Sama dah, hampir rupa. Kerana apa? Nak ikut contoh. Dan atas dorongan contoh-contoh yang Allah berikan kat muka bumi ini, maka saya dapat semangat dan sokongan yang diberikan oleh masyarakat yang lain. Akhirnya saya juga, ya, yang dulu saya impikan, saya ingin menjadi antara asatidz di hadapan, saya dapat merealisasikan impian tersebut. Antara impian saya ingin memberikan syarahan di NUS. Saya nak jadi lecturer. Alhamdulillah, tahun ini dah 3 kali saya pergi universiti. Saya beri syarahan kepada para pelajar-pelajar di universiti kita. Ramai anak-anak muda kita. Lihat, jadi itulah sebenarnya impact wakaf ilmu ini. Kalau tidak membantu, ya, mereka-mereka yang ingin belajar, kita membantu mereka-mereka yang terpelajar menjadi lebih tersohor dan terpelajar. Jadi menjadi contoh yang baik kepada masyarakat kita. Nah, ini soalan terakhir yang saya nak berikan kepada Ustaz Harun Hasan Akhtar sekaligus menggulung, ya, forum kita pada malam ini. Ya, Ustaz, jadi kita dah bincang pasal wakaf ilmu ni, dah sampai ke bulan,
dah sampai ke matahari, dah sampai ke laut, dah sampai ke batu zamrud, Ustaz. Betul. Dalam konteks Singapura ni, Ustaz, apakah sebenarnya, Ustaz, ya, peranan wakaf ilmu dan apakah keperluannya kepada masyarakat Islam sejagat? Fatafaddal, Ustaz. Masya Ustaz. Ustaz macam Nurdin Kasim. Kenal Nurdin Kasim almarhum, suaranya Masya Allah mempersona. Wanita-wanita dengar cair, Ustaz. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita dengar bahawa baginda pernah bersabda, Osman ibnu Affan radhiyallahu anhu telah membeli syurga sebanyak 2 kali. Kali pertama semasa ia membeli telaga yang disebutkan oleh Ustaz Izhar, Bir Rumah. Dan kali kedua adalah saat ia memberikan perlengkapan bagi Jaishul Usra dalam peperangan Tabuk. Subhanallah. Can you imagine you bought paradise twice? 2 kali? Masya Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masa baginda SAW habis dalam peperangan Badar yang berlaku pada tahun 2 lepas hijrah, di mana umat Islam hanya berjumlah 313, manakala orang-orang musyrikin berjumlah berapa orang? Berapa? 1,000. Itu jawapan daripada UMNO. Pas? Betul, 1,000. Alhamdulillah. Adik jadi seorang ulama besar. Amin ya rabbal alamin. Jadi ulama besar, ustaz punya komisen 25%. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 70 orang musyrikin ditawan dan 70 telah mati. Maka mereka ni, baginda merujuk pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana nak selesaikan masalah tawanan perang. Maka Abu Bakar bilang, bebaskan mereka dengan wang tebusan. Manakala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bilang, ya Rasulullah, bunuh saja mereka. Betulnya adalah jawapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, tapi baginda lebih suka pada jawapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagi para tawanan perang yang boleh menebus diri mereka sendiri, dilepaskan. Bagi mereka yang tidak mempunyai apa-apa, mereka diminta untuk mengajar anak-anak orang Ansar apa-apa ilmu yang bermanfaat. Lepas berapa waktu yang dipersetujui dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda rasa the knowledge has played its part, maka mereka akan dipulangkan semula ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi anda lihat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, baginda mementingkan agar umat-umat, anak-anak orang-orang Ansar, orang Al-Madinah Al-Munawwarah mempunyai ilmu yang mantap, muslimin dan muslimat, agar mereka jadi orang-orang yang bakal mendukung Islam ke puncak cemara satu hari nanti. Anda lihat di kalangan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan stupid, mereka adalah bukan orang yang tidak pandai. Meskipun itu dulu adalah zaman jahiliyah, tapi puncak keilmuan yang dimiliki oleh para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam amat luar biasa. Mereka pandai tentang masalah strategik peperangan. Sampai di Badar, baginda meletakkan umat Islam di satu tempat. Datang seorang sahabat, dia bilang, ya Rasulullah, tempat yang anda pilih ini, adakah ia wahyu Allah atau pendapat anda sendiri? Maka baginda bilang, ini adalah pendapat saya, bukan wahyu Allah. Artinya, kalau bukan wahyu Allah, boleh diubah, boleh di-relocate, tempatkan tempat yang lain. Baginda bilang, di mana? Sana ya Rasulullah, lebih baik, dekat dengan sumber air. Tanahnya pun tidak licin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda terima usul sahabat itu. Kini di NTU, ilmu itu dinamakan sebagai soil technology. Soil technology. Teknologi tanah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Zaman dulu dah diketahui. Masya Allah. Anda lihat bagaimana Khalid bin Walid menyelamatkan umat Islam dalam peperangan Mu'tah yang berlaku di Karak. Bukan Karak, Lebuh Raya Selatan, banyak Pontianak, dibam-dibam kan. Ini adalah di kawasan Jordan. Masya Allah. Anda ke sana 2 jam 3 jam naik bas baru sampai. Penat betul, macam ghost town. Situ ada medan perang Mu'tah, di mana umat Islam yang berjumlah hanya 3,000 lawan tentera Rom 200,000. Subhanallah. Umat Islam hampir kalah. Maka Khalid bin Walid telah menyelamatkan mereka dengan suruh apa? Tukar strategik peperangan.
Yang depan di belakang, belakang ke depan. Kanan tukar sebelah kiri, kiri tukar sebelah kanan. Dan buat bising dan ambil debu-debu padang pasir, campak-campakkan ke atas, seolah-olah tentera berkuda baru sedang datang untuk membantu umat Islam yang 3,000 itu. Namanya reinforcement army. They were so brilliant, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi mereka pandai dan hebat dalam berbagai-bagai arena, dan yang dapat memanfaatkan umat Islam pada ketika itu. Dalam peperangan peperangan Tabuk atau perang Ahzab, di mana umat Islam dapat tahu kita berjumlah 3,000, musuh di luar 10,000, dan kawasan utara Madinah terdedah, tidak ada vegetation, tidak ada gunung-gunung untuk menutupi Madinah Al-Munawwarah. Who gave that brilliant idea? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Salman Al-Farisi. Dia tampil dan bilang, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, negeri kita di Farsi, di Iran, kalau musuh melebihi jumlah kita, kita gali parit agar mereka tidak dapat melompat. Kemudian nak gali parit pun ada tekniknya. Pasal apa? Orang-orang Arab Mekah menggunakan kuda Arab, Arabian horses. Maka lebar paritnya adalah mesti di mana kuda Arab tak boleh lompat melebihi batas itu. They will jump, pop, shot and they will go down. Mana jaraknya itu adalah jarak di mana Arabian horse, kuda Arab tak dapat melepasi jarak itu. Maka dia orang menggali lebar demikian, maka tak ada satu pun unta-unta Arab yang memang dikenal sebagai gagah perkasa, laju semangat, tapi tidak dapat melintasi akan khandak atau parit yang digali oleh umat Islam bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada tahun 1961 kita adalah negeri yang amat miskin selepas merdeka dengan Malaysia. Kebanyakan, setengah kita adalah illiterates. Kita tinggal di kampung-kampung. Unemployment adalah 14%. Unemployment, orang tidak bekerja, 14%. 1 Ogos 1961, EDB. Apa EDB? Economic Development Board diciptakan. Tiba-tiba Singapura begitu deras sekali naik sampai kita jadi adalah sekarang developed country. Bukan developing country, developed country. Seluruh dunia memandang pada Singapura. Kini Singapura bukan multiracial, tapi adalah kota metropolitan. Setiap insan pada berbagai negeri nak jadikan Singapura sebagai tanah airnya. Tak apa, masuk NS tak apa, masuk National Service, asal dapat tinggal di Singapura kerana safety, security. Kita punya currency antara yang terkuat di dunia, dan sebagainya dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, umat Islam di Singapura mungkin berjumlah 700,000, 750,000 paling maksimum. Dan setiap tahun kita lihat potensi umat Islam di Singapura semakin baik, semakin baik, semakin baik. Berbanding dengan tahun 61, kerana kita dulu mak bapak kita kerja apa? Kerja amal, kerja driver, kerja security. Bapak saya taxi driver, mak saya jadi amah tau. Masya Allah, ya. Jadi akhirnya kita tidak dapat nak belajar dengan baik. Kini setiap insan ada kemampuan, dan tiba-tiba anak kita boleh menyerlah setaraf dengan bangsa-bangsa yang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mereka adalah saham kita. Kita nak tinggalkan mereka lebih baik, 1000 kali lebih baik daripada diri kita. Kita nak tinggalkan generasi yang terbaik, yang terhebat, dapat meneruskan legasi kita sebagai takkan pupus Melayu di Singapura, dan takkan hilang Islam di Singapura. Dan Islam adalah umat Islam yang terbaik. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam adalah yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi pada Al-Islam. Jadi we must match up. Sekarang pelajaran adalah bukan masalah sekadar luxury, but it's a matter of survival. Mereka tidak ada pelajaran, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orang Filipino makin masuk, orang Britain masuk, orang Amerika masuk, and they are the best brain from all over the world. Best brain. Anak saudara saya masuk jurusan engineering di NUS. Dia bilang, Pak Cik Harun, kita tak boleh menang orang India.
Orangnya IT, subhanallah, superb. Masuk di NUS, kena compete dengan the best brain from all over the world. Otak terbaik, tak boleh lawan. Lelah rasanya. Sebab ini adalah masalah survival muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Biar anak-anak anda tidak akan jadi pengemis dalam negeri yang mulia ini. Begitu orang pengemis di negeri sendiri, mereka jadi merempat dalam negeri sendiri. Kita ada harta, belanjakan harta kita untuk pembelajaran mereka, agar mereka dapat meneruskan legasi kita. Anak kita jadi orang yang cemerlang, dapat teruskan keturunan kita, zuriat kita, dan terus mengamalkan agama kita, agama al-Islam yang mulia ini. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini adalah very serious matter. Very, very serious matter. Apa yang anda lakukan, insya-Allah, what goes around will come around. Kini anda membantu anak-anak kita. Anak kita pun akan bantu generasi akan datang, dan seterusnya. Maka survival umat Islam di Singapura akan dapat diteruskan. Anda dengar banyak orang Islam dah lari ke Australia kan? Saya dipanggil, "Ustaz, datang ke Australia lah, tak ada English speaking Ustaz." Saya bilang, apa hal Pak Singapura? Saya masih perlu berjasa di Singapura. But maybe one day I may have to go. Tapi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kenapa mereka lari? Ada tak sebab-sebab yang tertentu? Wallahu a'lam bissawab. You can run away. We are all born here. To make sure you still exist here, anda kena bekerja keras. Mesti ada license di Singapura. Pertama tanya, what's your qualification? Masya Allah. O level is nothing. A level is nothing. Diploma is nothing. Degree pun dah terlalu common. Degree dah macam O level tau. Nothing at all. Kemudian anda perlu master. Master pun jadi commonplace. Sekarang anda even kalau ada master pun, another guy from another country, they can excel. Masya Allah. Teman saya, anak dia excel in IT. Bila dia pergi sebuah syarikat, dia di-interview bukan oleh local, but by an expatriate. Company-nya company Singapore, tapi expatriate yang tentukan, you get the job here or you don't get the job. Masya Allah. Lihat cabaran yang bakal dihadapi oleh umat Islam Singapura, memang amat luar biasa. You don't keep up with the tempo, with the pace, will lose out. Nak salahkan siapa? Nak salahkan siapa? Nak salahkan siapa? Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lakukanlah sesuatu untuk survival dan kehidupan dan terusnya kewujudan kita punya masyarakat di Singapura. Kalau tidak, lama-kelamaan mungkin Malay jadi extinct. Malay akan jadi imigran, lari ke lain tempat kerana mereka tidak ada pelengkapan yang kuat untuk sustain mereka punya existence di Singapura. Ini adalah kerana saya sendiri adalah orang Singapura. Saya amat prihatin dengan masyarakat kita. Saya juga diundang oleh IRCC untuk beri syarahan interagama. Masya Allah. Kalau asatiza tidak ada ilmu tentang Christianity, hancur berderai anda. Mereka tanya pada anda, why don't you accept Jesus as God? Kenapa anda tak terima Jesus sebagai Tuhan? He was born without a father. Dia dilahirkan tanpa ayah. Wow. Anda jawab macam mana? Yes. Saya bilang, Adam was born without father and mother. Why don't you take him as God? Nabi Adam alaihissalatu wassalam dilahirkan tanpa ibu dan ayah. Kenapa anda tidak ambil dia sebagai Tuhan? Oh, Jesus was different. He was born out of miraculous birth. Dia dilahirkan cara miraculous. Sebab brother, it's not like that. Kalau anda belajar biologi, Allah sebut tentang rahim, apa berlaku dalam rahim Maryam. Setiap wanita berusia 14 tahun ada reproductive cell namanya ovum. Kurang-kurang dalam badan dia ada 400 reproductive cell. Melalui very complicated hormonal changes, antara ovum itu menjadi male reproductive cell. Bila dia join saja, dia menjadi satu benda yang namanya cyst, C-Y-S-T-S, cyst, macam daging gelembung. Kadang-kadang dia keluar pada wanita yang virgin, yang dara, nampak macam rambut, dapat gigi, sikit kulit, kuku. Pasal dia adalah deform, tidak sempurna kejadiannya. Why? Lacking one element, roh,
Tapi Nabi Isa alaihissalatu wassalam, walaupun dengan dia berlaku adalah intervention dalaman dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, saya bilang roh tadi, Nabi Isa digelar sebagai Ruhullah. Allah tiupkan roh dia develop into a complete child, bayi yang sempurna. That was the manner Jesus was born, my friend. Really? Yes, brother. Can you teach me more about Islam? Sangkut tak? Ada canda masuk Islam? What if we can explain? Kia hua, bagaimana? Dari muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cabaran asatiza di Singapura adalah amat-amat mencabar. Bukan sekadar alif beja alif bata, atau alif atau beja ana ajlisu ke, nahwu, i'rab dan sebagainya. You are faced with lots of challenges. Orang bertanya, kita ada tentang mereka memperbincang tentang Al-Quranul Karim. Dia bilang, Brother Harun, your Quran only talk about what? Talk about religion only, about ritual. Saya bilang, no brother, it's wrong. You don't have Buddhist banking, you don't have Hindu banking, you don't have Christian banking. We got Islamic banking. Not in your book. Wow, are you sure? Yes. Masya Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bukan tanya anda soalan-soalan yang buat anda boleh terkencing tau. Dia bilang wanita boleh laki-laki boleh kahwin 4. Kenapa wanita tak boleh kahwin 4? Saya bilang kalau wanita tu ada 4 suami, kalau dia mengandung, itu anak siapa? Si A, B, C atau D. Kalau isteri 4, suami 1, siapa the culprit? The same one guy. Satu orang, bin satu orang. Kalau dia mengandung, anaknya anak siapa? Anak suami A ke, B ke, C atau D? Wanita yang ditubuhi oleh ramai laki-laki boleh mendapati penyakit apa? Sexually transmitted diseases. Tak boleh. Tapi kalau laki-laki meniduri 4 wanita, selamat daripada sexually transmitted diseases. Wah, like that ah. Yes, I tell you. Mereka terkejut dengan kupasan-kupasan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, survival kita sebagai umat yang cemerlang, umat yang terhebat. Bila kita memahami dengan mendalam, they got respect for us. Mereka salute umat Islam. Islam ada pelajaran tinggi. They are competent dengan bangsa yang lain. Kita dapat menjamin existence kita di atas muka bumi ini. We can compete with anybody. Kerana kita adalah umat yang terbaik, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walhasil muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, the preparation starts from today. Bekali anak-anak kita dengan ilmu bermanfaat. Anda menderma untuk wakaf ilmu, insya-Allah asatiza kita jadi super asatiza, bukan traditional asatiza. Asatiza yang superb, yang luar biasa, yang dapat membangun umat kita jadi umat yang exceptional, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati dan saya kasihi. Maaf Ustaz. Dahulu tuan-tuan, banyak lubang di jalan. Namun sekarang banyak lubang-lubang yang berjalan. Jujur saya katakan, meskipun saya belum menikah lagi, apatah lagi ada seorang anak. Bukan nak promosi, tidak, contoh ya. Meskipun saya belum menikah, belum ada seorang anak, jujur saya katakan, wallahi saya takut akan masa depan anak saya. Dahulu tuan-tuan banyak lubang di jalan, kita nampak kita elak, kita tambal jadi lubang balik. Itu boleh di-repair. Tapi lubang-lubang yang berjalan, bobroknya akhlak, bobroknya akidah, kosongnya ilmu dan minda, ini yang susah kita nak tangani. Nah, maka dengan itu tuan-tuan, pada malam ini insya-Allah saya nak kongsikan 4 I. Yang pertama adalah ilmu. Alhamdulillah, para ulama-ulama kita, asatizah kita, baik yang lokal ataupun overseas, telah mereka sumbangkan ilmu mereka kepada kita. Kita duduk dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita meraih ilmu yang banyak.
Nah, apabila kita mempunyai ilmu, maka dia akan sumberkan kepada air yang seterusnya, yaitu penambahan dan peningkatan iman kita. Hadirnya kita dalam rumah Allah Al-Ghufran, ini Darul Ghufran, maka iman kita lebih stabil, tenang sahaja. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai mereka-mereka yang beriman dan hati-hati mereka dalam keadaan tenang-tenang belaka. Kita tenang kerana dapat ilmu, kita tenang kerana kita diberikan peringatan, kita tenang kerana alhamdulillah ada lagi cendekiawan dan contoh-contoh Islam kita dapat memberikan kita peringatan yang sewajarnya. Oleh kerana itu, ilmu dan iman tak cukup, kita kena islah, kita kena didik diri kita, kita kena ubah corak langkah kita. Mungkin dahulu kita cuma duduk dan dengar, sekarang ini dah tak boleh tuan-tuan. Ini bukan masanya kita nak duduk, kita dengar syarahan, balik makan nasi berani, tengok bola malam ini Manchester United lawan Arsenal, siapa kalah, siapa menang, besok 3 hari gaduh kat Facebook. Ini bukan zamannya tuan-tuan. Nah, kita dah ada ilmu, kita dah ada iman, kita islah, kita didik diri kita. Untuk apa? Untuk lebih berihsan. Kita sumbang kembali kepada masyarakat kita. Ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang mendatangkan banyak hasil kepada umatnya. Maka dengan itu insya-Allah sempena dengan forum wakaf ilmu pada malam ini, yang kita telah sama-sama kita kupaskan daripada cerita bulannya, cerita mataharinya, cerita cincin zamrudnya, cerita gula-gulanya. Masya Allah, kita dapat ilmu yang banyak, bahawa dengan memberi itu lebih indah daripada menerima. Sempena dengan forum malam ini, Muiz telah pun membuka sebuah kaunter di belakang yang akan terangkan dan memberikan kita sedikit lebih banyak pemahaman tentang wakaf ilmu. Ada juga disediakan tabung untuk wakaf ilmu bagi mereka yang kata orang tu, antara mereka-mereka yang punya hati, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hatinya ada taman, hulurkan bunganya dan berikan bijinya kepada tabung tersebut, supaya biji itu dapat menjadi pokok yang lainnya pada masa hadapan dan memberikan bunga dan buahnya kepada masyarakat akan datang. Ingat tuan-tuan puan-puan, fikir masa hadapan. Ya, jadi sama-sama insya-Allah, saya meskipun kata-katanya lah dengar-dengar. Moderator asalnya Hafiz Hamidun. Hafiz Hamidun mahal sangat. Jadi dia buang dia buang Hamidun, dia kekalkan Fiz Zar. Jadi dapatlah Fizar, bajet sikit. Alhamdulillah. Andai kata ada tutor bahasa saya yang tidak disenangi, ampunkan saya. Jemaah, ampunkan saya tak? Memang nak tidur ya, insya-Allah sama-sama ya, kita berdoa agar Allah menerima segala ibadah kita. Semoga Allah juga yang menggantikan lamanya duduk kita di rumah Allah ini dengan hasanat yang menjadi pemberat dacing mizan kita di hari akhirat nanti. Tuan-tuan, tak elok andai kata kita mulakan majlis ya tadi dengan doa yang ringkas, kita akhiri juga dengan doa yang insya-Allah kita sama-sama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar usaha kita dipermudahkan dan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar masyarakat kita senantiasa terjaga supaya ia juga satu hari bakal menjadi umat yang terbilang. Dengan itu saya ingin mengundang Al-Fadhil Ustaz Harun Hasan Akhtar untuk mungkin doakan, memberikan doa penutup insya-Allah kepada majlis forum kita pada malam ini. Kerana kita semua sedang sing-sing tangan Ustaz seorang saja yang belum sing-sing tangan lagi. Jadi saya rasa Ustaz lah yang boleh memberikan doa. Ustaz, insya-Allah. Bismillah Ustaz, tafadhal. Kita semua dah sing-sing tangan Ustaz. Yang kita angkat tangan sebelum kita makan biryani sebentar lagi. Ustaz Fizar yang sponsor pada malam ini, kita baca sikit doa boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan nama-Mu ya Allah, kami memohon dan meminta. 10 jari kami menada, mengharap ihsan serta kurnia. Lihatlah kepada kami, hamba-hamba-Mu yang mengharapkan belas ihsan dan simpati. Tanpa belayan kasih dari-Mu, wahai ilahi, hidup ini bagaikan mati. Kurniakanlah kami takwa dan iman
iman agar jiwa terasa aman, mengharungi ranjau duri dan rintangan, membela agama yang kau amanatkan. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah kepada generasi muda kita agar berganding bahu dan menghilangkan sengketa, membawa kalimat-Mu ke puncak cemara. Ya Allah, selamatkanlah kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia dari nafsu serakah musuh durjana. Gantikan setiap air mata dengan pahala dan setiap darah yang mengalir dengan syurga. Ya Allah, gagalkanlah kekejaman musuh durjana yang tidak berperangai seperti manusia. Selamatkanlah kaum muslimin dan muslimat yang teraniaya, kerana mereka juga berhak hidup bahagia. Ya Allah, dengarlah rintihan saudara-saudara kami dan tangisan anak kecil yang masih belum mengerti apakah masih ada mentari pagi atau mungkin esok bagi mereka tiada lagi. Akhir sekali, ampunkanlah dosa kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup atau yang telah wafat. Kami berharap kebajikan di dunia dan di akhirat, dan di hari kebangkitan kami mengharap syafaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.